Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para ulama tempatan, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini diizinkannya kita berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu, yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia ini. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya di akhirat. 8 syurga Allah sediakan untuk mereka-mereka yang iktiraf Allah sebagai hamba-hambanya. Dalam hadis kursi Allah berfirman, "A'dadtu li ibadi." Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Fiha, di dalamnya tu ni dalam syurga lah. Mala ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengoknya. Cantiknya, lawanya, menariknya, egiknya. Kata orang kampung Gajah, egik. Cantik benar tu. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Lazatnya, merdunya, sedapnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak erti. Tak usah nak menceritakan, nak bayang pun tak erti. Itu keadaan dalam syurga yang menunggu mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Syarat nak masuk syurga 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Beriman artinya percaya. Apa nak percaya? Percaya 100%. Apa bendanya? Rukun iman yang 6. Percaya betul-betul. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham.
100%. Full. Yakin betul-betul. Yang kedua, beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh artinya apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu artinya amal soleh. Nah, amal soleh bukan amar, amal. Amal soleh artinya perbuatan yang soleh. Kalau amar perintah, ini amal. Nah, ibadah kita tu yang soleh-soleh mereka ikut Islam mereka. Semayang ikut Islam, pakaian ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, akhlak ikut Islam, pendidikan ikut Islam, apa saja kita kena ikut Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan amal soleh, Allah nak bagi tak ada lain. Benda yang Allah nak bagi syurga lah. Itu janji Allah ya. Nah, banyak janji Allah tu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Ayat lain satu Baqarah juga. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya, banyak lagi dah. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka itu didatangkan syurga yang bernama Firdaus. Paling canggih, paling best, paling hebat, yang diturunkan kepada mereka. Syurga Firdaus namanya. Syurga ada 8, paling tinggi, paling hebat Firdaus lah. Hendak kita nak Firdaus? Siapa tak nak angkat tangan? Lantaklah pergi dalam komen masuk syurga, biar aku masuk neraka. Angkat tangan, ada orang apa tu? Ada. Ya, ada orang cakap lantaklah biar aku masuk neraka, ada tak? Ada. Dah masuk neraka esok baru cerit pekik, baru kuyuh. Ya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat neraka dahsyatnya, api yang menggunung-gunung. Wa sami'na, kami dah dengar cerit pekiknya. Aduh. Nah, ayo, orang mana tu? Ayah, orang mana tu? Farji'na, kembalilah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Kenapa? Na'mal salihan, kami nak beramal dengan amal soleh. Nak ikut cara Islam semuanya. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin. Masih itu tak ada guna lagi yakinnya. Nah, sekarang ni nak kena yakin sebelum kita sampai ke akhirat. Baik tuan-tuan, malam ini kita sambung pembacaan kita. Ya, kalau ikut catatan saya ni, malam ni kita baca hadis yang lain, hadis baru. Betul? Hadis yang keempat, betul? Ya. 3 dah baca dah. Yang pertama dah baca bab niat, yang kedua dah baca bab ihsan, bab Islam, yang ketiga pun bab Islam juga. Rukun-rukun dalam Islam. Untuk malam ni, hadis yang keempat. Al-hadisur rabi'. Hadis yang keempat. Nah, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud, gelarannya Abi Abdurrahman, anak kepada Abdurrahman. Bapa kepada anak, bapa Abi itu bapa ya. Bapa kepada Abdurrahman, dia ada anak namanya Abdurrahman. Namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata dia, kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman natfatan thumma yakunu alaqatan misla dhalik
thumma yakunu mudghatan misla dhalik, thumma yursilu ilaihi al-malaku fayanlughu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqqa aw sa'idun fawallahi alladhi la ilaha ghairuh in akhadakum liya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu ilaihi al-kitab faya'malu bi'amalin ahlin nar fayadkhuluha wa inna akhadakum liya'malu bi'amalin ahlin nar hatta ma yakuna minhu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini cakap Arabnya. Yang Melayu entah, saya tak tahu. Dia bukan cakap Arab. Tanya anak kita ni pandai lah, dia ngaji bahasa Arab. Tahu siapa? Anak kita ni siapa? Tok Imam macam tadi ha. Dia tahulah namanya Hafiz Bukhari. Udah lah Hafiz Bukhari pula tu. Perawi hadis. Cakap Melayunya ni dia. Artinya apa? Dari Abi Abdurrahman, bapa kepada Abdurrahman, namanya Abdullah bin Mas'ud. Atau lebih terkenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Orang nama Abdullah ni banyak gelaran Ibnu. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Ada mana nama? Berkata Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas, dipanggil apa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Itu dia. Tapi yang lebih terkenalnya Ibnu Mas'ud lah, tapi nama yang sebenarnya Abdullah bin Mas'ud. Atau gelarannya Abi Abdurrahman, bapa kepada Abdurrahman. Orang Arab ni, orang itu dia menggelarkan diri dia ikut nama anaknya. Anak yang tua, yang lelaki lah. Dia buat bapa ya. Macam Imam Qadri lah. Dia boleh keluar dari dia apa? Abi Hafiz Bukhari. Abi Hafiz, Abu boleh, Abu Hafiz Bukhari boleh ya. Tapi kalau anak tak boleh. Kalau anak macam Hafiz Bukhari tu, dia kata apa dari dia apa? Ibnu Qadri. Boleh, Ibnu Qadri tak apa ya. Dan sebab itulah. Bukan saya pandai benda ni. Nak bagi tahu kalau jumpa apa nama-nama orang itu tu kena tahu dari mana asal. Ini kata dia. Ya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Radhiyallahu anhu. Ya. Kata Ibnu Mas'ud tadi atau Abdullah bin Mas'ud katanya telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dengar orang jawab pun? Baru ada. Kan dah saya khabar berapa kali dah? Bila dengar perkataan Rasulullah jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak jawab? Saja tak siap nak jawab? Orang tu apa? Orang tu dikira apa? Bukan sombong apa? Bakhil. Kedekut. Lagi? Tangkai jerin. Lagi? Tai hidung masin. Tapi nak jadi tai hidung masin ke tangan? Jadi bila dengar dia perkataan Muhammad atau Rasulullah jawab sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Telah dia sallallahu alaihi wasallam dan ia benar lagi dibenarkan. Shadiqul masduq. Shadiq tu benar. Rasulullah tu benar belaka. Sifat wajib bagi Rasul tu mesti benar. Siddiq ya. Siddiq. Semuanya benar. Perkataannya benar, tindakannya benar, ibadahnya benar, perjuangannya benar.
Mustahil dia tu dusta. Mustahil Rasul kita berdusta. Dia benar je, cakapnya benar. Walaupun dalam gurau, benar tak cakapnya? Nah, dalam gurau pun dia benar. Tak orang nak nipu-nipu ya. Itu Nabi itu. Dan itu dipanggil itu gelarannya Shadiqul Masduq, yang benar lagi dibenarkan. Shadiq itu benar. Masduq itu dibenarkan. Itu Shadiqul Masduq. Apa kata Nabi? Ya. Yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya. Kita ni mula dijadikan Tuhan, Pak. Dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya. Kita ni semua dalam perut mak kita dulu. Selama 40 hari. Air mani tu. Air mani bapak kita berlega-lega dalam badan mak kita tu selama 40 hari. Mengelilingi badan mak tu. Dari perut naik ke kepala, turun ke kaki, naik ke atas balik. Round-round lah dia. 40 hari namanya. Itu air mani aja. Kemudian menjadi segumpal darah. Alaqah. Alaqah itu darah ya. Lepas air mati jadi air mani jadi darah. Seperti segumpal darah. Yang demikian itu macam itu juga 40 hari. Air mani 40 hari round badan mak kita. Lepas tu jadi darah. Darah tu round pula 40 hari juga. Ya. Kemudian jadi apa? Seketul daging. Udah jadi darah. Darah tu jadi apa? Jadi seketul daging. Jadi beku. Darah yang beku. Jadi seketul daging. Ya. Kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga 40 hari. Iaitu 40 hari ya. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat. Lalu ditiupkan roh padanya. Udah 40 hari tu. Jadi mani berapa hari dah? 120 hari. 40 hari mani, 40 hari darah, 40 hari lagi daging. Kemudian datang malaikat. Niup apa? Niupkan roh padanya. Ditiupkan roh padanya. Lalu ditiupkan roh padanya dan diperintahkannya menulis 4 kalimat. Malaikat tu nulis 4 kalimat, 4 perkataan pada orang tu sebelum dia dilahirkan. Sudah 120 hari dalam perut mak tu. Ditiupnya roh dia tulis 4 kalimat. Apa dia? Iaitu rezekinya. Jadi rezeki kita dah tentu ada aja. Tak payah beri benar cari rezeki, dah tetap aja. Rezeki tak pernah salah, alamat. Betul aja. Tak payah kebut-kebut. Kalau ada rezeki ada lah tu. Tak ada lah. Kalau tak dapat ada lah. Macam malam ni saya dengar ada rezeki. Ada. Itu kan tentu dapat lagi tu. Udah masuk dalam perut tentu dapat ya. Sekarang ada lagi belum tahu. Udah ada konyak pun kadang kalau tak ada rezeki apa jadi? Jatuh balik ya ke tak? Kalau tak ada rezeki. Kalau ada, dah jauh datangnya ya. Rezeki dah tentu Allah Ta'ala. Allah dah khabar, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak sesuatu yang melata, yang merangkak di atas muka bumi ini, melainkan baginya adalah rezeki ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu rezeki ditulis. Berapa gantang kamu makan dalam hidup kamu tu? Daging berapa ratus kilo kamu makan? Ayam berapa ratus ekor kamu makan? Semua ditulis oleh malaikat ya. Ditulis dalam rezeki tu. Itu dia yang roh tu. 4 kalimat, iaitu rezekinya. Kemudian umurnya. Umurnya berapa lama dia hidup? Saya ni kira dah lama ada ya. Dah 81 tahun. Dah dekat dengan 82 tahun. Lagi bulan 5 esok 82. Kalau ada umur saya sampai bulan 5 esok jadi 82 tahun. Masehi. Sungai Hijrah. Kalau Hijrah tak tahulah. Mungkin 85 ke 86 ke tak tahulah. Wallahu a'lam. Saya tak tahu kiranya. Kalau Hijrah. Ini masih nanti umur dah tentu. Dalam keluarga saya yang paling tua.
Sekarang ni saya tinggal seorang terkonten-konten. Tahu terkonten-konten? Nobody else besides me. Semua dah tak ada. Abang dah tak ada, adik dah tak ada, kakak dah tak ada, mak dah tak ada, bapak dah tak ada, anak pun ada seorang tak ada. Isteri dah baru lagi tak adanya. Itu dah ditentu oleh Tuhan. Umur dia sekian-sekian itu juga. Saya pun ditentu Tuhan. Panjang umur sampai sekarang ni. Dapat sana kemari. Agaknya lah. Mudah-mudahan saki-baki umur tu digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dengan kita beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan. Amin lah. Mudah-mudahan dapat umur macam tu ya. Itu umurnya. Ada orang umur 1 tahun. Ada tak? Ada orang umur 2 tahun dah mati. Ada tak? Ada umur 14 tahun mati. Tadi ada seorang meninggal. Dah ada seorang meninggal di Bandar Baru tu. Cikgu pula tu. Itu ketentuan dari Allah Taala belaka tu. Bukan kita menentukannya. Umur tu Allah yang menentukannya ya. Ditulis tu. Dah siap tulis tu. Ya. Rezekinya dan umurnya dan amalnya. Amalnya pun ditulis juga. Dia berlaku amal soleh ke atau amal jahat. Ada dah orang ditulis melakukan amal jahat? Ada. Dia jadi penyanyi pop umpamanya. Dia jadi ahli karaoke. Dia jadi apa? Pengedar dadah. Dia jadi apa? Pengisap ketum. Makan ketum dan sebagainya. Kita mujur lah. Alhamdulillah Allah jadikan kita ni kita. Ya. Bukan syukur ya. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kita redha dengan ketetapan Allah Ta'ala. Allah jadikan saya ni saya. Alhamdulillah. Redha lah ya. Syukur. Bukan syukur pun. Redha. Terima saja apa yang Allah tentukan untuk kita. Dalam hidup ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 4 perkara berlaku pada kita. Yang pertama dapat nikmat. Apa buat dapat nikmat? Syukur. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Yang kedua dapat musibah. Dapat kemalangan. Dapat apa? Dapat apa yang kita tak suka lah. Dapat kemalangan. Bila dapat benda itu apa nak buat? Sabar. Bila dapat musibah, kita kena sabar. Dan itu pun musibah tu ada juga. Rumah ditiup di angin, habis atapnya. Sabar. Lagi apa? Motor dicuri orang, apa buat? Sabar. Sabar tu berkuah pahalanya tau. Dan itu pun benda tu musibah tu berlaku juga. Kita curi orang juga. Tapi kalau kita sabar, digantikan dengan pahala. Walaupun benda tu musibah, tapi kita sabar, pahala besar tau. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah ya. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Bila datang musibah, sabar. Sampai bila sabar? Sampai bila nak sabar? Sampai mati. Kita nak mati membawa pahala sabar. Mati membawa pahala syukur. Mati membawa pahala redha. Mati membawa pahala ikhlas dan sebagainya. Semua tu nak dibawa mati ya. Sabar. Yang ketiga boleh taat. Tuan-tuan boleh semayang tadi berjemaah pula tu. Lepas tu boleh ngaji pula tu. Baca kitab pula tu. Ya. Apa nak buat kita ni? Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mujur Allah jadikan kita orang itu. Boleh dah Allah jadikan yang lain? Boleh. Boleh dah Allah jadikan kita terkufur? Boleh dah Allah jadikan kita terkafir? Boleh benar. Tapi Allah tak jadikan kita kafir. Kita beriman. Alhamdulillah. Katanya redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, kadang-kadang kita buat maksiat juga. Kadang-kadang lambat juga semayang. Kadang-kadang pergi ke sana kemari pakai seluar pendek juga.
Kadang-kadang ngambil nombor ekor juga. Mimpi malam tu 4 kali. Esok tu ngambil nombor ekor. 968. 986. Tahu mana 986? Ada tu. Itu sana. Jangan pula ngambil ya. Masih merosak aku try. Jangan apa. Tapi kadang-kadang dia ngambil juga. Try. Mana tahu kan masih merosak tu. Dia ngambil. Ngambil nombor ekor apa hukumnya? Berdosa, haram. Jadi bila buat dosa apa nak buat? Taubat. Taubat kepada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu janji Tuhan tu. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Wahai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tak tak? Itu taubat. Jadi itu 4 perkara yang akan berlaku pada kita. Tak boleh elak. Semua kita ni akan dihadapkan 4 ujian. Kita hidup memang diuji oleh Allah Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup itu sebagai ujian bagi kamu. Untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Itu 4 perkara tu. Kadang-kadang boleh dapat nikmat, syukur. Bila dapat musibah, sabar. Boleh taat, redha dengan ketentuan Allah. Bila kadang-kadang terbuat maksiat, taubat. Dengar. Ingat tahu 4 perkara, ada 4 penyelesaian. Ingat ni sampai mati tau. Ingat ni. Yang pertama apa? Baru hujak maju orang lupa. Dapat nikmat apa buat? Syukur. Lagi? Dapat musibah apa buat? Sabar. Lagi? Boleh taat apa buat? Redha. Yang keempat? Maksiat. Apa nak buat? Taubat. Ya. Kalau ini boleh kita lakukan, apa saja yang kita hadapi merupakan sumber pahala. Allah bagi pahala. Jadi di akhirat masuk ditimbang pahala aja. Dosa tak ada. Ya? Memang tak ada dosa ya. Pahala aja lah. Enggak kita nak. Bila pahala aja macam. Bila pahala aja macam. Syurga ya. Ya ada nak janji Tuhan. Fa amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha. Nak malaikat Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Lagi nak apa? Nak pakaian syurga Allah redha. Lagi orang depan saya ni nak apa? Nak apa? Hafiz nak apa? Nak apa? Uthayman nak apa? Orang dalam syurga nak apa? Pandai tu. Haji Amin yang tahu. Nak bidadari Allah redha. Dengar ni tuan-tuan. Paling common, paling kecil, paling koyok, paling tak guna, paling corot. Orang dapat masuk syurga, dia dapat berapa bidadari? 72 orang bidadari. Tahu? 72. Dalam dunia ni nak 2 pun tak boleh. Mana dapat 2? Kenapa? TB. Apa? Semua ada penyakit TB. Termasuk orang cakap pun. Penyakit TB. Apa TB? TB apa? Habis. Apa TB? Apa? Takut bini. Dia tak ada bini pun, apa nak takutnya? Ya terus. Baik. Tengok ni ya. Tak habis lagi macam mana yang tak habis lagi ni. Ya.
Itu 40 tadi ya, empat kalimat tadi, yaitu rezekinya, umurnya, amalnya dan celakanya atau bahagianya. Nah, kita masuk syurga atau masuk neraka, ketentuan dari Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Sama ada kita ahli syurga atau ahli neraka. Dah tulis dah tu. Tengok apa lagi. Tak habis kita ya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Yang lain semua bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan, api bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, patung bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan. Yang Tuhan siapa? Hanya Allah ya. Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan selainnya. Sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli syurga. Dia kerja amal syurga je. Mayang tak tinggal, puasa lah dia, zikir lah dia, selawat lah dia, pergi haji je, dia pergi umrah tidak tahu. Dia kerja ahli syurga saja. Sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga. Tidak ada jaraknya melainkan satu hasta. Antara dengan syurga itu satu hasta je. Satu hasta macam mana? Ini satu hasta ya. Daripada siku saya ni sampai ujung jari. Satu hasta. Dekat ke jauh dengan syurga dah? Dekat benar. Satu hasta nak masuk syurga ya. Sampai satu syurga. Sampai satu hasta je. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan. Udah tulis dek malaikat tu. Dia orang punya tulis ahli neraka. Tertulis. Lalu dia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka. Dekat nak mati, dia pun buat kerja ahli neraka. Dekat nak mati, dia pun pergi ambil nombor ekor. 986. Betul? Udah malam itu buah nombor dalam poket. Melintas jalan. Melintas jalan buat. Langgar lori, mati. Tak ada taubat. Mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdosa. Lalu dia pun masuk neraka lah. Kerana ketentuan dari Allah Ta'ala. Jadi kita tak tahu. Tapi sebab itu tuan-tuan jangan nyerongin aja lepas mayang. Jangan nyerongin je lepas ngaji. Saya dah pernah ngajar, jangan nyerongin aja. Kerana kita tak tahu apa ketentuan. Ya. Boleh tak kita menjadi ahli neraka? Ini hadis yang baca ni tau. Lalu dia pun masuk dalam neraka. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan. Lalu ia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka. Maka masuklah ia ke dalamnya, dalam neraka. Dan sesungguhnya, ada lawan yang tadi. Sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka. Kerjanya maksiat aja. Berzina lah dia, mencuri lah dia, merompak lah dia, menari lah dia, berjoget lah dia, berumba lah dia, karaoke lah dia. Pakai seluar pendek sana kemari. Sehingga dia dengan neraka tu berapa jauh? Satu hasta. Antara dia dengan neraka tu satu hasta je. Ya. Melainkan mana dia? Ahli neraka sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka melainkan sehasta. Satu hasta aja. Udah nak masuk mana? Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan tadi. Rupanya dia ditulis di malaikat tu menjadi ahli syurga. Bukan ahli neraka. Orang suruh ini dianjim dari ahli neraka. Mencuri aja lah. Apa saja semua dia buatnya. You name it, he has done it. Faham-faham tidak lah mendengar. Nak tak ngaji orang putih tu. You name it, he has done it. Faham ni? Kamu sebut je apa benda ni? Dia dah buat dah. Yes. Udah satu hasta je nak masuk neraka ni. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan. Lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga. Maka masuklah ia ke dalamnya. Masuk dia syurga. Tak jadi masuk neraka. Kerana dia dekat nak mati tu. Dekat nak mati tu. Dia taubat. Walaupun dia menjadi ahli, dia mengerjakan ahli neraka. Dia taubat. Dan Allah terima taubatnya. Akhirnya dapat dia masuk syurga. Walaupun dia sepatutnya masuk dalam neraka. Kenapa? Kerana dia ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi ahli neraka. Ahli syurga.
ditakdirkan menjadi ahli syurga, dia akan masuk syurga. Banyak kisah-kisahnya. Seorang wali Allah, ya, ada masa kita cerita insyaAllah. Ya, yang ini cerita satu ya. Dekat ada 81 dah. Waktu kau kan? 82, 9 lagi. Satu lagi. Seorang wali Allah, namanya Barsisa. Nah, 60,000 muridnya boleh terbang di udara. Hebat tak? Muridnya 60,000 boleh terbang di udara. Akhirnya dia melakukan benda yang menyebabkan dia masuk neraka. Lepas tu dia mati dalam keadaan maksiat. Akhirnya dia masuk neraka. Namanya Barsisa. Nanti ada masa kita cerita tentang Barsisa. Nah, ada seorang pelacur. Semua orang tahu siapa pelacur tu. Ya? Kerjanya melacurkan diri. Tapi dekat je dia tu, dia jumpa apa? Seekor anjing. Apa anjing nak makan? Dia buat. Anjing tu nak minum. Dah bunyi dah. Ya? Anjing tu nak minum. Jilat-jilat ayuh tak sampai. Datang perempuan pelacur tadi apa buatnya? Ambilnya kasut, diceduknya ayuh dengan kasut, dibaginya anjing tu minum. Ya? Lepas tu, tak lama lepas tu dia mati, masuk syurga kerana perbuatan dia. Allah ampunkan dosanya. Ya? Ya. Nanti cerita orang taubat insyaAllah akan datang. Untuk pagi ni, untuk malam ni cukup lah sekarang itu ya. Hanya baca hadis dan maknanya aja. Urayanya akan datang ya. Cukup ke tak? Sebuah lah. Mana kutai ngajuk ya. Baik, syarahannya akan datang kita baca insyaAllah ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Alhamdulillah. Ya. Has anybody got any problem? No problem. No problem juga. Alhamdulillah. Bangga lah saya. Kenapa? Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Ya? Ya? Ada soalan? Okey, sila. Ustaz, kalau ikut dengan cerita biasa pelacur tu bagi air itu dengan anjing yang dahaga menunjukkan kita punya ibadah kita dengan nak dapat kita dengan ibadah kita, tapi kita nak rahmat Allah dengan cara dibuat dengan datangnya rahmat Allah kan. Tapi dengan ibadah kita ni nak dapatkan rahmat Allah tu macam mana? Ibadat kita buat ibadat macam biasa, tapi nak dan benda tu nampaknya simple, kecil je, tapi menyebabkan dia masuk kita nak datang. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Memang pun baca surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ayat berapa? 218. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang jalan Allah, mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Itulah jenis orang yang berharap untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Jadi 3 kena buat. Yang pertama beriman, yang kedua berhijrah. Berhijrah itu tokoh ubah sikap. Kalau dulu malas jadi apa? Jadi rajin. Kalau dia tak semayang buat, semayang. Kalau dia kedekut, bakit nak kejarin apa buat? Jadi pemurah, dia hijrah. Tokoh ya. Change your attitude. Dan berjuang jalan Allah. Kena berjuang jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang berharap untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala ibadat kita. Bukan dengan pahala saya ngajar ni. Dan bukan dengan pahala tuan-tuan belajar malam ni. Kalau Allah bagi rahmat, baru layak masuk syurga. Layak, jangan mimpi. Don't ever dream of entering paradise without rahmat dari Allah Ta'ala. Ya? Jangan mimpi nak masuk syurga. Hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. Nak datang rahmat, ini tadi. Mula-mula beriman.
beriman kita tu sehingga apa? Sehingga diterima Allah iman tu. Sampai kepada iman ayat. Iman ada 5 peringkat. Sampai ke iman ayat. Yang kedua berhijrah. Yang ketiga berjuang jalan Allah. Sebab tu apa saja kita buat mesti di atas jalan perjuangan di jalan Allah. Apa saja, whatever you do must be in the in the service towards Allah. Apa saja. Barulah berharap bukan itu dapatnya, berharap untuk dapat rahmat dari Allah Taala ya. Okey, cantik soalan tu ya. Lagi? Abe. 5 kali habis lah tu. Sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin